Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sihat dan afiat. Semoga panjang umur kita, dikuatkan iman dan diberi sihat dan afiat untuk melakukan amal-amal yang saleh insya-Allah. Malam ini kita berbicara tentang Kitabul Hajj, tentang kitab yang membicarakan bab haji, bahawa haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Mula-mula kita bersyahadah kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasulullah dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang terakhir rukun yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah menggolongkan kami dan kamu dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah kurniakan kita dengan keuntungan dan juga dalam golongan orang-orang yang mengaku bahawasanya Tuhan kami ialah Allah, maka mereka pun memilih jalan lurus. Yang kita selalu doa dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah dilalui oleh para nabi dan rasul yang terlebih dahulu, sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir. Jalan yang lurus bahawasanya haji ke Baitullahil Haram itu adalah salah satu daripada asas atau rukun Islam. Haji itu adalah rukun yang fardu seumur hidup sekali bagi orang yang mukallaf. Bagi orang yang mukmin wajib sekali sahaja atas setiap muslim yang berkuasa ke sana. Seumur hidup hanya sekali. Demikian pula dengan umrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat ke-97. Maksudnya, Tuhan mewajibkan ke atas manusia mengunjungi rumah suci, iaitu Baitullahil Haram, untuk mengerjakan haji bagi orang-orang yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya. Maksudnya dengan arti kata cukup keamanan yang ada, cukup bekalan belanja yang ada, sama ada dalam perjalanan, sama ada sampai di sana dan berpatah balik, ataupun perbelanjaan yang ditinggalkan kepada waris dan tanggungan kita di tanah air. Baik. Ungkapan kita kalau dalam haji kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemuncaknya orang yang memakai pakaian ihram bagi lelaki yang tidak berjahit, kan, dikelubungkan di badannya, dan juga kain yang menutupi anggota bawahnya yang tidak berjahit, itu bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan adalah yang nampak hanya muka dan tangannya sahaja. Muka dan tangannya sahaja. Baik.
itu adalah merupakan kefarduan kemuncak kepada ibadat kita dalam rukun Islam. Soalnya sekarang ini bila kita talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghayati tak dan memahami tak apa yang kita ungkapkan itu? Hari ini aku sebagai hamba Allah datang menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamunya ke Baitullahil Haram. Dan aku menyahut seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada syirik bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi hidup kita ni sepatutnya di bawah naungan peliharaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makan, minum, pakaian, mencari rezeki, nafkah, membesarkan keluarga, membina keluarga, masyarakat, negara, undang-undang, semua di bawah kekuasaan Allah. Innal hamda wan ni'mata. Segala puji itu bagi Allah. Allah yang kurniakan nikmat kepada kita. Lakawal mulk, bagi engkau adalah raja. Yang menjadi raja adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya orang berpakaian putih, berbondong-bondong pergi wukuf di Arafah. Kemudian pergi ke Mina. Dan akhirnya balik ke Mekah juga untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Dan itulah rentetannya pusingan nanti kita akan bicarakan insya-Allah. Semuanya adalah untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita bertalbiyah, berzikir, berdoa, bermunajat, mohon taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila balik daripada Mekah, macam tu juga apa yang dilafazkan? Sepatutnya gitu kan? Maknanya sebelum pergi baik, lepas balik lagi baik. Ni balik-balik dah cukup, banyak duit lebih lagi, kahwin lagi satu. Itu sebabnya orang lelaki ni kalau dia lebih duit ni, akal dia panjang. Itu kadang-kadang orang perempuan tak berkenan. Sampai Mekah dah elok-elok dah, talbiyah dah habis dah, haji dah habis, ibadah umrah, bergaduh pula. Bergaduh pasal apa? Apa barang yang nak dibawa balik? Dikira cucu ada 13 kan, saudara mara, makcik, pakcik semua beras. Itu yang jadi asalnya pergi 2 beg, balik sampai 8 beg. Kenapa tak Mekah tu bawa balik je? Kadang-kadang apa yang kita talbiahkan itu lain. Macam sikit lah kita bertahlil ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nasi Arab keluar, lupa apa yang ditahlilkan tu. Disumbatnya pisang, disumbatnya nenas, disumbatnya betik, lupa. Kadang-kadang kita manusia ya, sentiasa insaf diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang dicintainya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, ibadah haji ini merupakan ibadah warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dan diikuti oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam, diwarisi syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Itu hanya jauh tempatnya, maka orang yang datang daripada jauh itu semata-mata menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan, taubat segala perlakuan dan kesilapan dosa yang telah dilakukan. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم
walyufu nuzurahum walyatawafu bil baitil atiq dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj daripada 30 hingga 37. Maksudnya permaklumkanlah kepada manusia, tolong beritahu kepada manusia dengan pekerjaan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Yang dikatakan ya'tuka rijalan ala kulli dhamir wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta. Mereka datang dengan berbagai-bagai daripada ceruk rantau yang jauh, agar mereka dapat menyaksikan sendiri keuntungan bagi diri mereka serta menyeru nama Allah selama beberapa hari yang ditentukan terhadap segala apa yang telah diberikan kepada mereka. Allah kurniakan kita dengan berbagai-bagai, di antaranya daripada binatang ternak, maka makanlah dagingnya dan berikanlah juga kepada orang-orang miskin yang sengsara. Sesudah itu hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menunaikan nazar atau janji mereka. Lalu bertawaflah berkeliling rumah suci, iaitu Baitullahil Haram yang tua itu. Demikianlah semestinya, dan barang siapa yang membesarkan penghormatan hanya semata-mata kepada Allah, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maka amalan yang disebut sebagai mengingati Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu nikmat Allah taala. Kita ingat beberapa hari daripada bila? Daripada 9 Zulhijjah wukuf di padang Arafah, kan? Pada paginya, pada 10 Zulhijjah kita akan solat Aidil Adha. Lepas itu kita melakukan nahar, iaitu korban, pada 10 Zulhijjah. Lepas itu kita duduk di Mina itu, sahabat ada nafar awal ataupun nafar sani, ataupun nafar pertama atau nafar kedua, iaitu daripada duduk di situ, kan, lepas melontar Jumratul Aqabah 10, yang dikatakan hari tasyrik itu ada 3, 11, 12, 13. Nak 10, 11, 12 balik sebelum ghurub matahari, dia balik ke Mekah, ataupun tunggu di Mina itu 10, 11, 12, 13. Okey, nanti kita akan ulang satu-satu tentang pengertian haji. Tak apalah sekali-sekali kan, mengaji lama sikit tapi faham. Ngaji cepat-cepat tak faham-faham. Yang paling susah ngaji lama-lama tak faham-faham. Yang susah. Okey. Senangnya gini lah, boleh bayangkan. Bayangkan begini. Yang dikatakan haji itu kalau sampai dah Mekah, pakai uniform ihram kita itu, kan? Tapi kalau kita datang itu dengan tawaf dan sa'i, itu namanya orang itu tak tanggalkan dia punya ihram. Perempuan pun begitu juga, kan? Maka dia bertahallul, itu namanya mengerjakan umrah dahulu. Maka itu dikatakan bukan haji afrad, itu dikatakan haji tamattu, iaitu bersenang-senang. Datang Mekah, pakai ihram, habis tawaf sa'i dia pun bertahallul. Bagi lelaki dia boleh potong rambut, begitu juga dengan perempuan. Tapi kalau kita tahan sampai seminggu, 2 minggu, tunggu sehingga wukuf di padang Arafah, itu namanya haji afrad. Haji yang mulia, kita menghambakan diri untuk menahankan diri daripada perkara-perkara yang dilarang daripada memakai ihram itu, walaupun beberapa minggu kita bertahan, maka itu adalah lebih afdal dan lebih mulia. Baik, itulah Islam. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Ada rentetannya dengan syahadah kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dan akhirnya haji, kemuncak daripada ketaatan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah,
hajjil baiti wa sawma Ramadan. Diartikan Islam itu dibina atas 5 asas, iaitu bersyahadah, menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Kita ingat di antaranya kita akan berpuasa nanti 2-3 malam ni akan menyambut nisfu Sya'ban. Lepas itu kita akan bertetamu dengan Ramadan. Maka bila dia Yahudi itu bertanya, mengapakah umat kamu wahai Rasulullah diwajibkan fardu 30 hari? Maka ada jawapan daripada Rasulullah SAW bahawa dulu Nabi Adam AS ketika memakan buah khuldi, buah larangan di syurga, maka dia berada dalam perut Nabi Adam itu tercerna sehingga 30 hari. Maka sebab itu umat Muhammad SAW mewarisi datuk nenek moyang mereka Nabi Adam, dia kena berpuasa 30 hari dengan tujuan untuk membersihkan jasadnya. Seandainya 11 bulan berlalu dia makan benda yang syubhah dan haram, dan daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu dibersihkan selama 30 hari. Sadaqta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Yahudi yang bertanya, bila Nabi Muhammad jawab, dia memperbetulkan apa yang Nabi ungkapkan. Itu cerita tentang puasa. Sabdanya lagi, man malaka zadan wa rahilatan thumma lam yahujj fala alaihi an yamuta insyaallah yahudiyan aw nasraniyan. Sesiapa yang mempunyai bekalan cukup, duit cukup banyak, pergi balik yang ditinggal pun cukup, dan memiliki kenderaan, kemudian dia tidak juga pergi untuk menunaikan fardu haji dalam keadaan aman, visa pun ada, tapi tak mau pergi, maka tidak ada halangan lagi baginya untuk memilih matinya sebagai seorang Yahudi ataupun Nasara. Takut tuan-tuan ya. Tapi sekarang ni masalah orang nak pergi, duit ada, keamanan ada, tapi tempat tak cukup, maka dah dapat visa. Ini masalah. Seolah-olah rukun haji itu ada tambah lagi satu, maknanya kena ada visa. Itu susah aja dia. Kita pun terpanggil juga. Memang manusia makin lama makin ramai. Jadi kadang-kadang pergi haji itu menyakitkan. Bila dalam kapal terbang okey lagi, dah penat, turun-turun tunggu 3-4 jam. 3-4 jam tu nak melepasi immigration visa di Jeddah. Lepas tu 3-4 jam nak pergi Madinah pula. Pergi sahaja sudah penat. Itu yang cungap. Dulu muda-muda jahat, dah tua baru nak pergi haji, menyusahkan orang. Contoh, minta maaf tuan-tuan, bukan apa. Allahu Akbar. Jadi saya tak boleh nak komen tentang soal visa dapat atau tidak dapat, tetapi semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana umurana fi rahati liqulubina wa abdadina wa salamati fi dinina wa dunyana. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, ya? Permudahkan segala urusan kita, urusan di dunia dan juga akhirat. Berilah kerehatan kepada jiwa kita. Wa abdadina wa salamati fi dinina wa dunyana. Rehat, tenang hati kita, senang tubuh badan kita dalam urusan mengerjakan ibadah di dunia, dan juga urusan kita di dunia dan urusan kita untuk akhirat. Hadis di atas ini menggambarkan betapa beratnya ancaman ke atas orang yang tidak naik haji sedangkan ia berkuasa untuk mengunjunginya. Lantaran itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin untuk menunda-nundakan naik haji yang fardu bagi dia, atau malas untuk menaikkan fardu haji. Ataupun menangguh-nangguhkannya dengan menimbulkan beberapa keuzuran setiap kali tiba waktu haji. Inilah dia kata, ini musim panas lah haji, aku nak jumpa musim haji musim sejuk. Bila subuh musim sejuk aku silap, aku nak tunggu musim bunga lah pula. Senangnya gali je tanah tu masuk dalam, nak tunggu apa? Banyak songel sangat dah, tua menyusahkan orang. Okey, Allahu Akbar.
Jangan membuat satu helah. Boleh cerita sikit? Cerita sikit bab manusia menipu. Manusia ni, dia bukan setakat menipu manusia. Manusia ni menipu Allah. Allah pun ditipu. Okey? Bukan setakat hidup di dunia. Dekat padang mahsyar pun manusia tipu Allah juga. Akan pelik. Ustaz, betul ke Ustaz? Okey, saya buktikan. Kalau Ustaz Fauzi, kalau tak percaya, Ustaz saya bacalah buku-buku, insya-Allah akan jumpa. Satu hari, penceritaan daripada hadis Nabi SAW tentang soal padang mahsyar dan kiamat. Mula-mula umat yang diseru dipanggil untuk dihitung, di antaranya adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang bagi balak banjir kan. Menyeru 850 tahun lebih. Yang beriman dengan Nabi Nuh 80 orang. Banyak sikit, 2 kali ganda kita dalam masjid surah Al-Hidayah. 850 tahun. Dia kata, Nabi Nuh alaihissalam yang aku utus sebagai seorang rasul, ada tak menyampaikan risalah tauhid, kerasulannya? La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Umat dia kata tak. Nabi Nuh tak pernah sampaikan kepada kami. Kalau Nabi Nuh sampaikan ayat-ayat tanda kebesaran-Mu ya Allah kepada kami, nescaya kami akan beriman dengan-Mu ya Allah. Nabi Nuh kata, aku dah sampaikan. Apa buktinya? Allah tanya Nabi Nuh. Buktinya yang menjadi saksi kepada aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai umat Nabi Nuh. Nabi Nuh kata dia dah sampaikan risalah dia. Dia ada saksi, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Nuh jawab. Di padang mahsyar ni dialog ni. Tak. Dia kata umat Nabi Nuh jawab, macam mana umat Nabi Muhammad boleh jadi saksi kepada Nabi Nuh, sedangkan Nabi Nuh itu kami adalah umat yang terdahulu, kamu kemudian. Umat Nabi Muhammad jawab, dia kata, aku tahu tentang cerita umat Nuh ini daripada Al-Quran. Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kami tentang Nuh alaihi salam. Tak jawab umat Nabi Nuh. Macam mana? Umat Nabi Muhammad jawab lagi, walaupun kami ni umat terakhir, tetapi kami dulu akan masuk syurga daripada kamu. Mana yang junior lebih awal masuk syurga daripada yang senior. Jadi umat manusia ni, di kalangan kita ni, yang bangsanya duduk hidup pada zaman Nabi Nuh, bukan setakat di dunia sahaja dia berbohong dengan Nabi yang diutus, malah Allah pun nak ditipu juga di padang mahsyar. Jadi kalau kat dunia ni, umat Nabi Adam ni, kita ni, Nabi Adam, kalau nak tipu tentang Quran, tipu tentang kebenaran, tipu tentang tauhid, tipu dalam ibadat, kalau masjid pun ditipu, apalah duit yang lain lagi. Bukanlah sini, ini tempat lain, ni masjid kat Bangkok. Jadi jangan heran, kita tengok dia dalam masjid lah, serban cantik, janggut cantik, jubah cantik, tak sangka bila dikelepeknya juga duit kita. Jadi menipu ni, watak menipu manusia ni di mana-mana pun berlaku, sehingga di padang mahsyar pun dia nak menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan manusia. Jadi kalau suami tipu isteri itu biasa je. Ustaz, saya kena tipu dengan suami saya, biasa. Tuan-tuan ni pasal rakam itu masalah, cerita tak lebih-lebih. Dia hilang kebebasan. Saya ni orang kecil, sepatutnya tak bayar rakam pun tak apa. Orang besar dia lah. Jadi cerita bab haji ni tuan-tuan, dia merupakan kemuncak ibadah kita. Maksud saya, apabila pakaian ihram itu dipakai, kan, kita mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangsawan pun ucap sama, yang miskin papa kedana pun ucap yang sama, orang yang kaya pun ucap sama, orang yang miskin pun ucap yang sama. Itulah hakikatnya kita berbondong-bondong memohon keampunan di padang Arafah. Tapi bila kita balik, sudah berbeza-beza. Kita tak menghayati apa yang kita ungkapkan
kita munajat dan juga memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaran keras kepada sesiapa yang menunda-nunda haji apabila telah dia mampu dan juga berkuasa dan ada visa, tapi dia memohon-mohon keuzuran dan menangguh-nangguhkan sehingga terluputlah, takut dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasara. Arti berkuasa dalam haji, maksudnya berkuasa ialah apabila seseorang itu memiliki segala yang diperlukannya dalam pelayaran atau perjalanan naik haji, pergi dan juga balik, dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam maksud keperluan, seperti menyediakan nafkah orang-orang yang ditinggalkan, umpamanya anak isteri dan sebagainya, sehingga ia kembali daripada menunaikan fardu haji. Maksudnya berkuasa juga berbeza-beza menurut watak ataupun orang-orang yang tertentu, dan menurut tempatnya, sama ada jauh atau dekat. Malu kita tuan-tuan, orang Indonesia tu bilangannya ramai sebab dia 230 juta. Kotanya setiap tahun 250 ribu. Kita nak minta kota 30 ribu pun tak dapat. Jadi semua pelusuk di Mekah itu akan jumpa orang Sunda, orang Jawa, orang Banjar, orang Mendeling, orang Bugis kan. Tuan daripada Makassar untuk pergi umrah ini berapa biayanya Pak? Biaya saya lebih kurang 14,000, 15,000 duit Malaysia. Orang Malaysia biaya pergi haji pun baru 10,000. Ini pergi umrah. Orang Makassar tengok atas bawah, kain plekat Samarinda aja. Baju lebih kurang songkok sengit lepeh pegang, tapi kaya. Allah. Ingat, jutawan Indonesia adalah seramai bilangan penduduk Malaysia. Jutawan Indonesia ramainya adalah sebilangan sama dengan bilangan penduduk Malaysia. Daripada Sabah, Sarawak, Perlis sampailah ke Johor Bahru, itulah jutawannya. Tapi oleh kerana terlalu ramainya dia, bangsawannya terlalu sedikit dibandingkan, yelah kalau kata 30 juta, rakyat dia ada 230 juta. Mana yang 200 juta tu miskin, yang 30 juta itu kaya. Tak nampak. Kita ni sebab sikit sangat. Jadi kalau saya ni jutawan nampak sangat. Tadi anak murid saya, dia datang rumah saya. Dia orang nak datang, takkan kamu jangan datang. Kan melampau kan. Anak murid nak jumpa tok guru, welcome. Jadi anak murid saya seorang ni yang dah kerja ni, yang kaya raya lah. Mula-mula dia nak pakai Mercedes dia yang R, type R, kita tahu lah R tu kan mahal kan, lebih 1,5 juta. Dia kata saya besok nak datang kampung kita lucu, kereta kecil lah. Tengok-tengok dia bawa Porsche. Kereta kecil apa Porsche? Memang kecil, 2 orang je boleh duduk dia Porsche. Dia parking gitu. Dah anak murid kata itu kereta Porsche ni tuan punya lah. Dan tuan rumah parking dekat parking rumah. Tak percaya. Obat disembelih mati tak percaya anak murid saya mengatakan Porsche itu mesti saya punya. Dia kata amboi, itu doa kaya tu. Kereta kecil Porsche, agak kalau kita besar macam mana kan? Syekh, Porsche berapa harganya? Yang 911 1 million. Kalau baru lah. Tapi dia parking lebih kurang dalam sejam setengah. Lepas tu hilang. Tinggal asap ya. Dia nikmat kaya kan. Yelah walaupun saya tak memiliki benda tu, tapi pernah parking kat rumah aku, okey lah kan. Allahu Akbar. Itu nikmat ya tuan-tuan. Jadi tak apalah, bawa haji ni merupakan kemuncak kepada keinsafan kita dan taubat kita. Semoga doa dan munajat, istighfar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahniah kepada tuan-tuan haji dan hajah yang pernah menziarahi Makkahul Mukarramah ya, dan juga ziarah kepada makam Rasulullah SAW, bumi yang haramain, yang dihormati kedua-dua bumi itu, akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat bahawa kita pernah berziarah ke sana. Jadi tanggungan berkuasa itu berbeza-beza mengikut orangnya. Okey. Iaitu, dan kerana kepingin atau teringin sangat untuk menunaikan fardu haji yang diwajibkan oleh agama Allah, padahal ia tiada berkuasa dalam segala segi, maka imannya akan menjadi lebih sempurna. Saya ni baru kutip duit adalah 3,500.
sampai berkobar-kobar sungguh, saya nak juga pergi haji. Cerita tuan, cerita orang di Tanjung Karang, Selangor. Dia seorang anak yang setia dan patuh dengan ibunya. Segala kerja dia lakukan, kan? Menyewa padi, sawah padi disewa untuk dituai, kan? Kerja kelapa sawit, jual kelapa santan, macam-macam kerja dilakukan. Dia berniat dan bersungguh-sungguh bahawa mana ada duit lebih dia simpan, dan dia berniat sungguh-sungguh untuk membawa ibunya ke Makkahul Mukarramah. Orang yang miskin dengan usaha tulang 4 kerat itu, dia kumpul duit selama 15 tahun. Akhirnya terpanggil dia dan ibunya sempurna untuk menaikkan fardu haji. Itulah pengorbanan seorang anak kepada ibu dia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Tengok dekat masuk Astro kan, kita tengok, oh dahsyat, hebat. Kita hari-hari buang duit, dia hari-hari kutip duit. Maksudnya RM15, RM20, RM30 hari-hari. Akhirnya 15 tahun mampu dia pergi. Jadi kalau kita ni beli rokok harganya RM10, 70 sen, satu hari satu malam hisap rokok dah 2 bungkus, maknanya lebih kurang RM20. RM20 tu kali dengan 10 tahun, mampu tak pergi haji? Mampu. Jadi kalau kita hilang duit kerana dibakar sia-sia je, dah lah bakar mulut, bakar dada, bakar jantung, bakar paru-paru. Lepas tu aku ni tak ada duit, macam mana aku nak pergi haji, tapi rokok sup-sap je, panggil jin hari-hari. Memang tak boleh pergi haji. Bila cakap marah ni, sebab itu Ustaz Abang tak boleh cakap. Kalau cakap mesti nyakitkan hati orang. Di antara surau yang saya singgah tadi maghrib, tak mau sembahyang. Maksudnya ramai yang tak ada. Banyak kipas daripada orang. Saya kata tak ada pengajian ke? Biasa surau masjid ni tak ada pengajian, semua penduduknya pandai-pandai. Kan? Orang pandai mana ada ngaji. Yang ngaji kan macam kita ni bodoh-bodoh je. Jadi kalau kita pergi satu tempat karya tu, masjid pun tak ada pengajian, surau tak ada pengajian, penduduk tu sungguhnya pandai-pandai belaka. Tapi pandai-pandai belaka, bila kita tengok ada yang sujud, kesian. Saya tengok Bangladesh tadi, tapi bila kita nak tegur dia hilang. Dia sujud tu, dia punya punggung lurah dia nampak, sebab dia pakai t-shirt dengan jin. Maka sesemayang bawa jin, dia macam tu lah. Nampak punggung bentuk dia tu gitu. Saya kata Allah, kesiannya. Maknanya daripada syarat sah untuk solat, sia-sia sahaja, dia penat sahaja. Dah tentu sahaja dia dedahkan aurat. Dia kadang-kadang. Sebab itu melakukan ibadah, orang yang berilmu pengetahuan cukup, bekalan, dia menunaikan ibadah sikit je, tapi sempurna. Daripada sembahyang sunat, ba'diyahnya 4 rakaat, tapi punggung nampak, nak buat apa? Elok jumpa macam tu terajang je punggung dia. Apa hal you terajang ai? Dia kata engkau punya punggung tu tak hormat dengan Allah, tak nutup aurat. Ramai orang macam tu. Jadi ramai orang pakai slow jeans sekarang ni. Bila pakai t-shirt dia pun singkat. Dia namanya t-shirt setengah lah. Allahu Akbar. Ingat ya, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebugaya iman kita adalah menjadi sempurna, walaupun belum cukup bekalan, tetapi berkobar-kobar untuk menunaikan fardu haji. Dan dia akan mendapat pahala yang besar dan banyak. Tetapi ingat, jangan sampai kerana itu ia mensia-siakan pula hak Allah yang wajib atas dirinya. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan umur kita, jangan sia-siakan duit yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita meniaga pasar malam, satu malam di pasar malam itu boleh mendapat keuntungan bersih 500 satu malam. Maka seminggu tu saya sendiri umpamanya menjaja sehingga 5 malam. Jadi kalau 5 kali 5, saya mendapat dalam tempoh seminggu tu 5 malam untuk pasar malam sudah 2,500. 2,500 kali dengan 4 minggu, jumlahnya berapa? 6,000 kan? 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, 4 kali berapa? 10,000. Habis bak makan 5,000, tinggal baki 5,000. Sebulan pendapatan bersih untuk disimpan 5,000. Yang 10,000 tu tolaklah bayar kereta, bayar rumah, bayar motor, kan? Bagi mak nafkah anak isteri, okey 5,000. Ada baki 5,000. Tapi bila ditanya 15 tahun niaga pasar malam, tak boleh pergi haji. Sebab apa? Tak berkat. Macam mana nak berkat? Asar hilang, maghrib hilang, isyak hilang, kadang subuh hilang. Duit banyak, tapi tak boleh pergi haji kerana tak berkat. Isteri cantik tapi tak beranak.
Harap kat cantik lah. Hari-hari dia busuk. Besok kalau dah tua, tak ada orang nak tolong dia. Ya Imam, sungguh orang muda-muda ni suka tengok orang perempuan cantik. Kawan-kawan saya yang imam tua-tua ni, saya berkawan dengan orang tua-tua. Bila saya tunjukkan gambar, ini sudah barang baik ustaz. Itu tua bangka tu. Astagfirullahaladzim. Tambah yang muda-muda. Pak Hajah, minta maaf Hajah. Pasal apa orang lelaki suka sangat dengan perempuan cantik Tapi orang perempuan tak pernah nampak suka dengan suami cantik. Sengau sikit pun tak apa. Tapi baik. Betul. Mana iman orang perempuan ni kuat dibandingkan orang lelaki. Orang perempuan ditinggalkan suami, meninggal dunia umur 35 tahun. Anak 5 orang, 5 masuk universiti. Kalau saya mati bini umur 35, insya-Allah hari yang ke-41 nikah lagi satu. Yang jadi saksi Ustaz Fauzi dengan Amirul. Itu bezanya orang perempuan dengan lelaki. Sungguh. Jadi orang lelaki ni jangan gah sangat dengan misai dengan janggut dia. Hebat sangat dengan sorban kemah kan. Hilang bini, hilang ruyup dia. Sungguh. Jangan main. Orang perempuan ni dia setia. Sebab apa dia setia? Beranak susah tak? Susah. Dia tahu sakitnya beranak. Sebab itu orang perempuan dalam keadaan apa dia berpisah dengan isteri, anak tetap didakap oleh dia. Bapak tak ada, engkau belah lah kalau tak mau lah. Dia boleh produk anak lain. Iya, itu perangai orang lelaki. Minta maaf lah ni, contoh je. Takkan contoh pun marah. Dia lah marah pakcik-pakcik contoh. Bukan kita ni, orang lain ni, orang Afrika. Bukan kita. Dia kadang-kadang kita orang agama ni pun masjid kemah tunjuk gambar. Ini sudah barang baik. Allahu Akbar. Kita ni nak tunjuk gambar, nak minta tolong. Biasanya orang minta tolong, kita tolonglah apa yang patut kita tolong. Kita datang tunjuk gambar minta tolong, dia nak sapu pula. Daripada kau sapu, biar aku yang sapu. Astagfirullahaladzim. Apalah, Allahu Akbar. Allah ingat, dia kata, jangan sampai kerana itu semua mensia-siakan pula hak-hak Allah yang wajib atas dirinya, baik dalam pelayaran maupun di negeri yang ditinggalkan, dalam perjalanan ataupun negeri yang kita tinggalkan asal. Maka jika tidak, maka ia akan berdosa dan akan berada dalam bahaya. Umpamanya, jika ia berlayar ataupun menaiki kapal terbang untuk naik haji, sedang ia membelakangi orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala nafkahnya. Kita langsung tak tinggal nafkah, tak boleh. Dia sia-siakan mereka itu. Maksudnya anak isteri kita disia-siakan, okey? Dan tidak menyediakan sesuatu apa pun untuk mereka. Ataupun jika ada, ia berlayar tanpa bekal, lalu menggantungkan perbelanjaannya atas meminta-minta kepada orang, ataupun hatinya meletakkan harapan kepada apa yang dipunyai oleh orang lain. Jimat, tolonglah, aku sebenarnya duit tak ada dah ni. Haji Ibrahim, Haji Mail, sebenarnya aku ni tak ada duit. Dalam kapal, dulu kapal kan, naik kapal belayar, dah tentu tak ada duit yang kau belayar, apa makan pun tak ada, jangan minta, tak boleh. Ataupun dilalaikannya sesuatu sembahyang yang fardu kerana pelayaran tu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur bersama asar dan juga maghrib dan isyak kerana Allah Ta'ala. Kali-kali 4 rab kata. Apa punya mazhab ni? Pasal malas nak sembahyang. Jadi aku campur. Semua kasar kan? Yang tak boleh kasar maghrib. Jadi dia sembahyang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 maghrib dan 2 isyak. Rab sekali. Jadi berapa? 2, 2, 2, 3. Jadi 6, 6 campur 3, 9. Saja aku sembahyang fardu zuhur bersama asar dan juga maghrib dan isyak 9 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terkejut malaikat. Banyak beli lalai sembahyang. Allahu Akbar. Ataupun ia terperguk ke dalam sesuatu perkara yang haram. Mana yang terperguk ni, mana tercebur ke dalam perkara yang haram. Maka umpama orang yang berlayar ke haji di dalam keadaan serupa itu atau serupa ini, padahal Allah telah memberikan keringanan baginya supaya tidak pergi ke haji disebabkan tidak berkuasa. Kalau tak kuasa tak apa. Tapi yang saya sebut tadi kan, kalaulah kata biaya rukuk dia saja 400 bulan, dah 10 tahun 15 tahun dia ajak pergi haji tak mampu juga, maknanya duit itu disisihkan, haram hukumnya, maka berdosa dia. Berdosa dia. Seperti seorang yang membina sebuah istana
impian dan merobohkannya sebuah kota. Tak boleh begitu ya. Dia membina suatu istana dia hebat, tetapi dia merobohkan semua bangunan di kota itu, di bandar itu. Kami ingatkan hal ini kerana kebanyakan orang awam naik haji dalam keadaan serupa ini. Mereka menyangka bahawa mereka telah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan naik haji serupa itu. Padahal sebenarnya mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana banyak penganiayaan dan kezaliman kepada orang lain. Sebab mereka itu tidak mengerjakan perkaranya menerusi jalan-jalannya yang sebenar. Ingat, jika begitulah jadinya pada haji yang wajib, apatah lagi jika haji itu haji yang sunat, maka bahaya lebih besar dan ancamannya lebih berat. 2-3 kali pergi haji tapi menzalimi orang, tak boleh. Teguran kami dalam perkara ini ialah kepada orang yang miskin, yang tidak berdaya, yang tak mampu maksudnya. Ada pun terhadap orang-orang yang punya bekal, iaitu kaya dan berkuasa, pergi naik haji, maka hendaklah ia segerakan naik haji itu. Sesudah haji, Islam sunat pula baginya untuk membuat haji tatawwu' ataupun haji yang sunat, haji yang sukarela. Berkata setengah ahli salafus salih rahmatullahi alaihim, sekurang-kurangnya tidak berlalu masa 5 tahun melainkan seseorang itu sudah berhaji satu haji yang baru lagi. Ada suatu berita yang diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya sesungguhnya ada seorang hamba yang telah ku sehatkan tubuhnya, ku luaskan rezekinya di dalam penghidupannya, tetapi berlalu 5 tahun sedang ia tidak datang mengunjungiku. Dia adalah orang yang tidak bahagia. Jadi kalau kita ada keperluan kan, maksudnya haji itu sekali lah wajib, tapi umrah tu 5-6 tahun rasa rindu dengan Kaabah, nak tawaf, pergilah kalau kita berkuasa dan pergi ke lapangan, supaya hidup kita sentiasa membarui rindu kita kepada tanah bumi Baitullah dan juga Madinatul Munawwarah yang menjadi suatu lambang keunggulan Islam. Maksudnya bila masuk Masjidil Haram itu aman tempatnya. Masuk Masjid Nabawi kan, memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, bahawa Rasulullah itu adalah utusan dan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah membawa syariat. Kita rindu untuk bertemu Rasulullah. Maka haji dan umrah yang kita kerjakan itu dan ziarah makam Rasul itu adalah amat baik bagi orang yang mempunyai kemampuan, supaya memperbarui dan menyuntik motivasi imannya, supaya cintakan dalam melakukan ibadah dan melaksanakan nilai-nilai beragama. Maka kalau kita pergi ke sana, jumpa orang cacat, jumpa orang miskin, fakir yang melarat kan, yang mukanya hodoh, yang mukanya cacat, yang pakaiannya compang-camping, kusut masai, kita merasa ihsan dengan dia. Bila kita balik, maka kita pun akan membawa suntikan iman di sana itu, bawa kebaikan dan ihsan di negara kita. Itu tujuannya, bukan apa pun tuan-tuan. Sebab itu berulang kali untuk menaikkan umrah. Pada pendapatku, bagi orang-orang Muslim yang berkuasa, hendaklah ia memperbanyakkan amalan haji, disebabkan haji itu merupakan suatu amalan yang membesarkan kehormatan Allah Ta'ala dan syiar-syiar, sedang memuliakan yang demikian itu akan menimbulkan taqwal qulub, maknanya hati kita sentiasa diteguhkan dengan keimanan, yakni takwa dalam hati. Di samping itu, haji juga merupakan suatu ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak riwayat daripada Nabi SAW. Sabdanya, afdalul jihadi al-hajj, semula-mula jihad adalah menunaikan fardu haji. Tubuh badannya kena sihat, baru dia boleh tawaf, dia boleh sa'i kan, melontar jamrah contohnya, barulah dia akan berkampung di Mina, dan juga sebelum itu wukuf di padang Arafah. Sebab itu jihad harta, jihad masa, jihad tenaga, berbekalkan ilmu pengetahuan untuk membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sabdanya lagi, innal hajja yahdimu ma qablahu,
Sesungguhnya haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Sabdanya lagi, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladatuhu ummuh. Barang sesiapa yang menunaikan hajinya sedang ia tidak bercakap-cakap kotor dan tiada berlaku jahat, ia keluar daripada dosa-dosanya, dia dianggap suci, jiwanya akan jadi suci seperti mana keluarnya seorang bayi di hari diperanakkan oleh ibunya. Gambaran kita tentang kesucian jiwa kita dan memperbaharui iman kita dan mohon keampunan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ibadah haji itu kemuncak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai syiar yang banyak. Baik tuan-tuan, ada apa perkara yang tuan-tuan nak tanya ke, nak apa ke? Cuma nak ringkasnya haji. Kalau haji afrad itu yang terbaik, contohnya saya bagi gambaran ringkas. Haji itu kita akan wukuf berjalan mula daripada 8 hari bulan Zulhijjah. Preparation kita tu. Dari 8 tu. Biasanya orang itu kalau ikut Nabi SAW, dia punya sunnahnya dia akan bermalam di Mina dulu. Besoknya dia akan berjalan pada 9 Zulhijjah itu berada di padang Arafah. Mekah, malam itu dia bermalam di Mina. Lepas tu dia pergi ke padang Arafah untuk wukuf pada 9 Zulhijjah. Lepas gelincir matahari, berwukuf di Arafah, bermunajatlah kita, berdoalah kita, menandakan keinsafan kita. Lepas itu datanglah waktu maghrib sebegini, kita akan bertolak bermalam di Muzdalifah atau Masy'aril Haram. Dan kita tidur sekejap, melapkan mata di situ dan kita mengutip batu. Sebanyak kita bilanglah berapa puluh, yang elok ekstra lah 80 biji kan, untuk melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Jumlah kalau nafar yang kedua mana pada 10 itu Jumratul Aqabah saja kan, 11, 12, 13 katakan. Jadi bilangan itu 7, 7, 7. Baik. Dalam gambaran itu di Masy'aril Haram itu tempat untuk berdoa. Lepas pukul 12.30 malam kita akan mula berjalan pergi menuju ke Mina. Kadang-kadang lepas subuh ataupun sebelum subuh boleh melontar Jumratul Aqabah. Maka kita buka ihram, bagian lelaki lah, potong rambut ataupun bercukur. Pada pagi itu kita sembahyang Aidil Adha kan. Baik. Lepas itu kita sembelih korban. Yang afdalnya satu orang seekor, yang berbilang nyamuk. Maksudnya kambing seekor. Kalau kita kongsi-kongsi 7 orang seekor boleh, bagi yang tak kurang mampu. Karena ibadah korban itu adalah syiar daripada warisan Nabi Ibrahim AS dan yang dibawa oleh anaknya Nabi Ismail AS. Kisah pengorbanan Nabi Ismail kepada ayahandanya Nabi Ibrahim AS. Punya taatlah Nabi Ismail itu kepada mimpi ayahnya mengatakan dia kena sembelih. Lalu malaikat menggantikannya dengan seekor kibas. Itu cerita tentang syiar yang ada. Lepas itu duduklah sehingga 13 Zulhijjah. Hari tasyrik itu duduk di Mina. Lepas tu balik kita tawaf ifadah, tawaf haji. Lepas tu habis, bila tawaf haji tak habis. Sebab apa? Waktu datang dulu kita sudah tawaf dan juga sa'i. Tawaf tu tawaf qudum, sa'inya sa'i haji. Habis. Lepas itu kita buka ihram. Lepas tu kita pergi ke Tan'im atau Ja'ranah untuk menunaikan umrah. Jadi kita kerjakan haji dahulu, kemudian habis baru kita kerjakan umrah. Namanya haji afrad. Itu yang paling afdal. Tapi kebanyakan hampir 23,000 orang Malaysia ni, kebanyakan mereka menggunakan haji tamattu. Datang-datang ke Mekah, dia tawaf umrah, dia sa'i umrah, lepas tu dia buka baju, pakai seluar jin, pakai t-shirt, pagoda je. Pagoda relax, panas kat Mekah, santai-santai tunggu wukuf Arafah. Itu kebanyakan. Tapi yang afdal lah pergi haji afrad. Okey, nak menunjukkan bagaimana kesuhudan seseorang itu dengan kusut masai baju dia kan, kusut masai muka dia kan, rambutnya dan kopiah serban. Itu nak menunjukkan sifat-sifat zuhud
dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi 7-8 hari pakai ihram tu tuan-tuan, cabarannya besar. Okey. Orang lain santai-santai, apa barang ni je, dia kata. Kita pakai seluar jin dah. Macam kat Skudai je. Haji pakai jubah ke. Kulu gile. Itulah cabaran tuan-tuan. Boleh lagi ke? Dekat pukul 10. Ada apa-apa pertanyaan tentang haji? Ya. Yeah. Oh, di antara kahwin dengan haji, mana yang lebih utama, kan? Saya pun tak tahu jawab. Kalau Haji Fauzi, haji. Kalau Amirul, kahwin dulu. Better. Tak boleh. Kalau Pak Haji ni nak kahwin apa benda? Ini ketentuan seseorang. Kan? Kalaulah seandainya dia tidak kahwin, takut terjerumus kepada benda-benda yang maksiat, kan? Benda-benda yang fahsyat mungkar, maka kewajipan bagi dia kahwin dahulu, baru dia pergi haji. Sebab panjang usia dia, kefarduan. Tetapi seandainya dia boleh tahan, maknanya aku akan nikah balik daripada haji, kan? Tiba-tiba mati pula kat Mekah, tak jadi haji, nasib langkau jang. Tak kata macam mana. Jadi boleh, dia ketentuan suasana keadaan semasa. Maksudnya kahwin itu tidak mendesak, tetapi kefarduan haji, duit dah cukup, badan dan dah sihat, visa pun dapat, tak ada masalah, pergi. Nanti balik dah haji, boleh kahwin. Masalah. Tapi seandainya tiba-tiba dia kata, aku ni tak tahan sungguh lah, suasana tak mengizinkan aku perlukan seorang isteri, maka kahwin lebih utama dulu, barulah dia pergi haji. Sebab benda tu mendesak untuk peribadi dia. Pasal apa? Orang yang kahwin itu hatinya akan sakinah, akan tenang. Iya, budak bujang pergi pasar Matabu kan, bayang amoy pakai seluar pendek tengah sembahyang ni. Tapi bagi Ustaz Fauzi yang dah tenang, tak ada apa-apa. Kau nak pakai apa pun, Allahu Akbar, tenang, tak ada masalah. Sungguh, orang yang dikahwinkan ini adalah orang yang mempunyai rasa hati yang tenang, sakinah. Tapi orang yang bujang ni takut digoda dengan berbagai-bagai ujian. Itu mengikut suasana ketentuan seseorang. Cuma satulah kan, kadang-kadang saya pun pelik juga, orang sekarang ni kan, puasa seminggu 2 minggu, nikah lagi kahwin. Dah disebut oleh Nabi yang sunatnya setelah Syawal. Tunggulah lepas raya kedua ke, raya ketiga ke, empat. Ini Syaban ni dah nisfu Syaban dah. Tempang duit tak? Sabarlah. Duduk dah tingkat 5 kan. Anak baru kahwin seminggu, lepas tu puasa. Lepas-lepas nak mandi junub pula tak ada air. Tingkat 5 tu apartmen. Nak pergi mana? Saya tak. Amirul jawab. 15 saat sekarang. Nak ke mana? Dah lah bangun pukul 6.45. Lewat. Tengok-tengok buka kepala paip, air tak ada. Kan susah tu. Bila orang tak ada. Orang dulu bagus. Orang sekarang ni. Ini tentang haji. Sebenarnya haji itu merupakan markah kemuncak kehidupan kita yang baik. Tapi orang tak merasakan sebegitu rupa, sehingga orang sekarang jadi susah. Bayangkanlah seorang anak didaftarkan untuk pergi haji, baru lahir ni, 45 tahun setelah itu, 55 tahun setelah itu. Maknanya hari ini lahir, daftar tabung haji, ikut kota yang ada, umur 55 tahun, pencen je nanti baru dia boleh pergi haji. Kalau dia hidup panjang, kalau dia sengkat, tak tahulah macam mana cara nak beramal sekarang. Allahu Akbar. Jadi tukarlah kerakyatan Indonesia, InsyaAllah. Kota dia 250,000. Ya, Haji Fauzi jangan tukar rakyat, senang. Dia boleh masuk. Kotanya besar. Allahu Akbar walillah. Ataupun tukar ke Hong Kong, duduk kat Hong Kong sekejap. Jadi kota untuk orang Hong Kong minoriti, dia ada kota istimewa. Islam daripada China. Dan tuan-tuan cerita tentang haji. Atau lepas daripada ni, kalau cerita-cerita bab haji, saya bukanlah mahir sangat bab haji, tapi mungkin pengalaman itu memberi nikmat kepada kita. Cerita tentang tawaf. Okey, sekejap lagi penghabisan tawaf. Tawaf ni tuan-tuan, bila kita dah habis tawaf, kan? Habis tawaf ni, mula daripada Hajar Aswad sampailah kepada Hajar Aswad balik yang ke-7, habis. Lepas ke-7 tu, hajah dia ke belakang. Kan? Yang haji, tuan haji ni yang lelaki ke depanlah sikit. Setentang dengan multazam. Ambil buku tu, bacalah doa. Berdiri pun tak apa, baca doa.
Multazam tu di mana? Setetang dengan di antara Hajar Aswad itu dengan pintu Kaabah. Itulah tempat yang kita kata multazam. Walaupun jauh multazam. Lepas doa tu, pergi ke kanan sikit setetang dengan makam Ibrahim. Walaupun jauh. Sembahyang sunat tawaf. Lepas sembahyang sunat tawaf, duduk baca. Kan? Lepas doa di makam Ibrahim itu, berdoa di makam Ibrahim lepas doa. Bila dah berdoa di makam Ibrahim, bangun. Bangun pergi ke mana? Pergi ke setetang dengan Hajar Ismail yang melengkung tu. Pergi pula, pergi Hajar Ismail. Sembahyang lagi 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat di makam Hajar Ismail. Ada doanya, doa. Bila doa, dah habis doa, kita pergi ke belakang, cari air Zam-Zam. Sambil berdiri tu minum, baca doa, air Zam-Zam tu baca. Doa, nak minum air Zam-Zam tu doa. Lepas kita minum air Zam-Zam tu, barulah kita menuju kepada Babus Sa'i, nak pergi Safa Marwah. Itu dia punya disiplin orang yang tawaf. Ini kadang main redah, marah bini tu, oi, udah-udahlah tu. Bini baca buku lebih sikit. Ustaz yang mengajar kata lepas berdoa di multazam, hendaklah sembahyang sunat lepas tawaf di makam Ibrahim. Bini pun buat. Lepas tu isterinya pun pergi ke Hajar Ismail sembahyang sunat. Suami dia dah pergi tawaf semua. Apa cari tak jumpa-jumpa, dimarah pula bini. Itu namanya jahil murakab. Dah tak kerti marah orang. Suami marah bini dekat tepi Kaabah, punya jahil. Orang tua-tua ni bukan boleh tegur. Ji, dia nak sembahyang kat. Mana ada? Ustaz aku ngajar tak macam tu pula dah. Bergaduh pula kat tepi Kaabah. Elok ambil batu Kaabah dia lepuk. Kan bismillah Allahu Akbar menghadap kiblat kan, barulah kita berjalan untuk sa'i haji ke sa'i umrah. Itu je. Jadi bekalan orang yang ada ilmu, step 1, step 2, step 3, 1, 2, 3 bertertib, bagus. Di masa bila nak minum air Zam-Zam, tahu. Masa bila nak berjalan sambil baca doa menuju ke Safa Marwah, tahu. Sampai ke sana berniat untuk sa'i apa ni? Sa'i haji ke ataupun sa'i umrah. Okey. Beristilam bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Barulah berjalan. Itu. Betul kalau kabut. Aku ni dah habis dah ni. Safa Marwah kan? Habis sampai Bukit Marwah. Nak buat apa ni? Pula dah. Tak boleh ke kita gunting kat hotel? Sudah pula. Bergaduh pula. Abah nak gunting kat hotel, kau jangan ada kat sini. Pula. Marahnya anak menantu. Klip anak menantu. Jadi banyak orang berbalah di Mekah dengan sebab teknikal nak melakukan ibadah haji. Sebab itu ibadah haji susah. Teknikal sembahyang pun banyak yang tak lulus. Banyak tak lulus macam mana? Teknik duduk di antara 2 sujud pun macam-macam. Kita pun kadang-kadang pelik juga. Waktu kita dulu sekolah, gurunya satu, anak moyang ramai. Tapi bila tok guru buat, 5-6 orang ikut tok guru, yang 15 orang, 20 orang tak ikut. Ikut aku lah ustaz, ikut aku lah kena duduk. Elok ambil dia, luku je kepala. Dah ditunjukkan ini adalah sunnah Nabi SAW. Apabila kita duduk itu, kita punya jari kaki pun menghadap kiblat. Itu yang afdal ikut sunnah Nabi SAW. Dia relax je. Lainlah kalau orang tu kena gout, bawa kaki bengkak dan sebagainya. Tak apalah dia nak julurkan kaki macam tu kan, ketika duduk antara dua itu tak apalah sebab dia darurat. Kita pun tahu. Ya. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang ni nak tahiyat begitu. Masa muda jahat tu dulu. Semua benda dia buat. Bila dah tua-tua ni dah musuh begitu je. Ini macam ni anjing nak berak ke kucing nak berak ni. Lepas tu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama cucu dia naik ke atas kepala. Aduh. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kalau ada orang, kita tengah semayang gitu, kita tahiyat gitu, ada orang macam tu tahiyat. Pening kepala kita. Ustaz Fauzi, saya nak tanya, boleh tak macam tu? Orang, kalau dia tahiyat, lepas bangun daripada sujud, dia tak boleh tahiyat. Dia tak boleh duduk macam tu, tak boleh. Macam tu pun tak boleh. Iftiras pun tak boleh, tawaduk tak boleh. Dia duduk macam tu. Yang saya tahu macam ni nak nombor lari. Tapi orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi salam gitu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam orang
Macam pencuri nak lari. Itu kalau kita tanya dulu masa muda, nakalnya ya Allah. Semua orang, rambutan orang dirembat, manggis orang dirembat, durian orang dikutip. Bila satu tua nyusahkan orang. Tak susah ke orang belakang. Apa hal Pak Haji ni tahiyat macam tu? Pelik orang belakang pun apa hal.